Assalamualaikum dan hai, nama saya Nur Syamira binti Abdul Samad. Nombor matrik saya ialah A19A0689. Saya mewakili daripada guru 16 daripada kelas ALS 4093 L1 ingin menceritakan tentang refleksi program JEA siri kedua yang berlangsung pada 13 Jun 2022 yang disampaikan oleh Prof. Dr. Muhammad Hakimin bin Yusof. Tajuk utama yang dibincangkan dalam program ini ialah pengurusan keuangan dan perniagaan kali kedua. Dalam program ini membincangkan tentang pengurusan keuangan dan perniagaan kepada usahawan dan bakal usahawan. Beliau juga menerapkan tentang nilai-nilai keusahawanan kepada bakal usahawan. Untuk menjadi seorang usahawan atau bakal usahawan, kita mestilah mengetahui tentang cabaran-cabaran yang akan dihadapi. Antara cabaran yang dihadapi oleh bakal usahawan atau usahawan adalah pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan menjadi cabaran utama dalam perniagaan atau dalam usahawan. Menurut Dr. Muhammad Hakimin, lebih 70% usahawan baru gagal dalam masa 2 tahun yang disebabkan oleh pengurusan keuangan yang tidak betul atau tidak terurus dalam perniagaan mereka. Sebagai new startup dalam perniagaan atau bakal usahawan, terdapat 3 aliran iaitu bermodalkan sendiri, pinjaman tersebut adalah melalui daripada bank atau agensi kerajaan, dan yang ketiga adalah modal sendiri bersama dengan pinjaman. Sebagai new startup dalam perniagaan, semestinya kita mempunyai sumber sokongan kewangan. Sumber sokongan kewangan terdapat 2 pihak iaitu sumber kewangan kerajaan dan sumber kewangan daripada pihak swasta. Sumber keuangan bagi pihak kerajaan adalah melalui agensi kerajaan. Terdapat beberapa agensi kerajaan yang bakal membantu menyalurkan keuangan kepada usahawan iaitu SME Group, MARA, Tekun, Amanah Ikhtiar Malaysia, SME Bank dan sebagainya. SME Group adalah urus setia kepada aktiviti keusahawanan di Malaysia. Selain itu, untuk mendapatkan hikmat nasihat, kita boleh memperolehi daripada PUNB. Yang ketiga adalah dari pihak swasta, iaitu daripada institusi keuangan. Dalam sumber keuangan terdapat 2 iaitu pinjaman dan geran. Pinjaman, seseorang usahawan yang membuat pinjaman kepada agensi kerajaan ataupun kepada pihak bank mestilah membayar semula pinjaman tersebut. Dalam pinjaman terdapat 2 iaitu pinjaman bercagar dan pinjaman tidak bercagar. Pinjaman bercagar adalah cagar tanah atau sebaliknya. Seterusnya, untuk memula perniagaan, kita mestilah perlukan modal yang tinggi. Untuk mendapatkan modal yang tinggi, kita boleh membuat pinjaman daripada agensi kerajaan. Tapi jika kita membuat pinjaman daripada pihak bank akan melihat kemampuan kita untuk membayar balik pinjaman tersebut kepada mereka. Selalunya pihak bank akan melihat pinjaman tersebut daripada pengalaman. Seterusnya adalah bentuk atau jenis sokongan. Terdapat 2 bentuk atau jenis sokongan iaitu keuangan dan bukan keuangan. Yang pertama adalah kewangan. Kewangan adalah bagi pinjaman kepada bakal usahawan atau usahawan untuk mereka memulakan perniagaan, seperti mereka memerlukan modal itu untuk membeli peralatan, kelengkapan untuk mereka memulakan perniagaan mereka. Yang kedua adalah bukan keuangan. Bukan keuangan terbahagi kepada 2 iaitu peningkatan kapasiti kursus dan sokongan pemasaran. Peningkatan kapasiti iaitu mereka mengadakan kursus atau mengadakan bengkel kepada para usahawan dan bakal usahawan. Sokongan pemasaran pula cara untuk mereka meningkatkan atau mengukuhkan lagi perniagaan kepada usahawan. Seterusnya adalah permohonan gagal atau ditolak. Mengapa atau
Apakah yang menyebabkan permohonan gagal atau ditolak? Ianya adalah disebabkan oleh 3 faktor, iaitu dokumen tidak lengkap, unjuran keuangan yang terlalu optimis, dan yang ketiga adalah kos projek yang diragui. Yang pertama adalah dokumen tidak lengkap. Dokumen tidak lengkap seperti para usahawan tidak menyatakan penyata kewangan, untung rugi, aliran tunai, jumlah pinjaman yang diperlukan. Yang kedua, unjuran keuangan terlalu optimis. Para usahawan selalu menyatakan unjuran keuangan yang tidak munasabah dan keuntungan yang sengaja dilampau-lampaukan. Yang itu menyebabkan permohonan gagal atau ditolak oleh agensi kerajaan ataupun pihak bank. Yang ketiga adalah kos projek yang diragui. Kos projek yang diragui ini adalah para usahawan sengaja menaikkan kos projek untuk mendapatkan duit lebih dan ianya bukan kepentingan bagi usahawan. Selalunya kos projek ini berlaku kepada golongan new startup dalam perniagaan. Justru ciri-ciri yang dilihat oleh pihak bank untuk usahawan meminjam keuangan daripada mereka adalah melalui 5 ciri, iaitu karakter, capacity, capital, collateral dan condition. Yang pertama adalah karakter. Karakter ini adalah potensi pinjaman oleh peminjam untuk membayar balik pinjaman daripada pihak bank tersebut. Selalunya pihak bank akan melihat daripada sejarah rekod kredit. Usahawan mestilah menjaga karakter seperti selalu mereka sering mementingkan bayaran balik pinjaman dan jangan larikan diri jika mereka tidak boleh membayar pinjaman tersebut. Yang kedua adalah kapasiti. Kapasiti adalah kemampuan seseorang itu membayar balik pinjaman. Kapasiti ini sering dilihat melalui pendedahan kredit pemohon, jumlah pinjaman yang sedia ada oleh usahawan. Yang ketiga adalah capital. Capital adalah komitmen peminjam dalam perniagaan, contohnya jumlah modal yang diperlukan oleh usahawan tersebut. Yang keempat adalah collateral. Collateral ini menjadikan kriteria utama dalam ciri-ciri yang dilihat. Sebagai contoh, cagaran bagi melindungi pinjaman. Pihak bank menetapkan 4, iaitu aset, saham, insurans dan deposit tetap. Yang kelima adalah condition. Condition adalah tujuan pinjaman dan persekitaran perniagaan semasa, atau apakah tujuan kita atau usahawan membuat pinjaman kepada pihak bank. Di samping itu, pihak bank akan lebih suka memberi pinjaman yang bercagar berbanding pinjaman yang tidak bercagar kepada usahawan atau bakal usahawan. Seterusnya adalah dokumen penting dalam pengurusan kewangan dan perniagaan. Terdapat 3 dokumen penting yang terlibat, iaitu aliran tunai ataupun buku tunai. Yang kedua adalah penyata untung rugi dan yang ketiga adalah lembaran imbangan. Dalam dokumen penting, aliran tunai atau buku tunai menjadi paling penting bagi seseorang usahawan dalam pengurusan keuangan dalam perniagaan mereka. Yang kedua adalah penyata untung rugi. Mereka mestilah menyelaraskan duit keluar atau masuk setiap bulan untuk pengurusan kewangan yang betul dalam perniagaan mereka. Dan yang ketiga ialah lembaran imbangan. Melalui program ini, kami juga dapat mempelajari kaedah untuk menyediakan cash flow dengan lebih berkesan. Antara sebab mengapa cash flow sangat penting bagi usahawan, pertama, sistem keuangan akan stabil. Contohnya, jika usahawan memiliki keuntungan yang tinggi dan ditambah lagi keuntungan itu lebih banyak dalam masalah hutang. Oleh sebab itu, seseorang usahawan perlu sentiasa memastikan pengaliran cash flow dalam perniagaannya berada dalam keadaan yang selesa supaya perniagaan yang diusahakannya berjalan dengan lancar.
Dengan kata lain, sebelum memulakan perniagaan, seseorang usahawan perlu melakukan segala urusan yang berkaitan akaun dengan lebih sistematik dan terperinci agar dapat mengelakkan timbulnya masalah-masalah yang tidak diingini seperti kerugian dan cash flow juga penting untuk pelan kecemasan. Contohnya, jika kita mempunyai pelan kecemasan bagi keuangan peribadi, ini kan pula dalam perniagaan, ia juga memerlukan pelan kecemasan. Biasanya di fasa permulaan, ramai dalam kalangan usahawan akan mengalami masalah keuangan dari segi keuntungan di mana mereka telah banyak melabur maupun membeli barang untuk perniagaan tetapi tidak mendapat keuntungan yang lumayan. Oleh itu, sebagai usahawan, mereka disarankan untuk mempunyai pelan kecemasan sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini. Usahawan ini perlu bijak dalam memerhatikan cash flow mereka agar boleh memikirkan cara yang terbaik untuk mendapatkan pendapatan supaya wang kecemasan mereka tidak lagi digunakan. Akhir kata, kami berharap agar program seperti ini dapat diadakan lagi pada waktu akan datang kerana ia memberi banyak manfaat mengenai pengurusan keuangan dan perniagaan kepada kami semua, terutama yang belajar dalam bidang keusahawanan dan perniagaan.